سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? Hak manis ya? Pak 45. Ya. Kita baca muka 46. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, jawapan bagi soalan yang ke-24, tetapi jangan pula setelah berjaya menjadi isteri kepada suami orang, maka dikuasai dan dipaksa suami tersebut menceraikan isteri pertamanya. Jadi masalah kahwin dengan suami orang tak salah, harus dalam Islam. Si perempuan ni nak jadi bini muda ni tidak akan ditanya dah mu mampu ke tak. Tidak tanya suami. Faham? Puan tak kena tanya. Dia tak zalim dia. Kan dia bagus boleh jadi isteri kedua, ketiga, keempat. Bukan senang. Mana dia itu tidak akan ditanya. Yang ditanya suami. Maka apabila dia jadilah isteri kepada suami orang, isteri kedua atau isteri yang macam muda lah, janganlah suruh cerai isteri tua, isteri lama tu jangan. Tak ramai orang yang sanggup jadi isteri yang kedua lah. Tapi kan berlakulah, berlaku. Maknanya hebat jugalah perempuan dia boleh jadi isteri kedua, hebat jugalah dia. Maknanya tak semua orang boleh jadi macam dia. Ada orang kata dah ni dia ada isteri dah, tambah aku nak anak turun. Gitu. Jadi ada orang perempuan yang tak apalah, isteri kedua pun asal dia suami pada tak ada langsung. Dia gitu. Jadi bila kita jadi isteri dan suami kita ada isteri pertama, jangan suruh cerai lah. Jangan suruh cerai. Tak boleh. Jadi haram lah pula. Mu tu isteri yang kedua, mu suruh cerai pula isteri yang pertama. Tak boleh. Sekiranya gadis tersebut melakukan hal yang demikian, maka perbuatannya itu mengikut suatu hadis yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, merupakan suatu perbuatan yang dikutuk oleh Allah SWT. Yang sabdanya, bukanlah dari golongan kami seorang yang merosakkan hubungan seorang perempuan daripada suaminya. Jadi kalau dah kita berkahwin dengan seorang yang telah beristeri, jangan kita rosakkan hubungan dia. Kita hasut suami kita, jangan pergi duduk lama-lama mau bini pertama, isteri pertama. So pergi lama-lama lah. Duduk kat kita lama. Jangan ajar benda lagu tu. Benda tu zalim kan? Tak boleh. Kau suka dah suami nak duduk lama sekejap pun. Ataupun tak sawi lah piti ke dia. Lama dah nikah dia, piti banyak dah, wika aku pula. Macam-macam dia tu. Ataupun dia ajar suami yang dia kata Ka'ai you beli wajah, dia beli kaci dah lah second hand. Suami ni dah kasih ke bini muda, beli juga. Tak boleh buat kita ikut itu. Suruh cerai, suruh rosak, suruh balak, itu satu benda yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah seterusnya, anak dipaksa berkahwin. Soalan yang ke-25, apakah hukum jika seorang yang memaksa anaknya berkahwin tanpa kerelaan hati? Apakah seseorang itu berdosa kerana memaksa anaknya mengikut kehendak hatinya? Masalah ayah menyuruh anak kahwin, dan anak tak mau kahwin dengan pasangan yang dipilih, suruh juga kahwin. Siapa marah, siapa apa, nak buat ancaman dan sebagainya, bakit habislah. Bagaimana? Boleh tak? Jawabnya, memaksa hati untuk mengahwini seseorang itu adalah tidak munasabah, mengikut akal, kerana itu suatu perkara yang ajaib.
Tidak boleh disuruh-suruh supaya mencintai seseorang. Jadi kahwin ni sebenarnya daripada perasaan yang timbul di dalam hati. Dan perasaan itu lebih kompleks pada akhir zaman ni. Zaman awal-awal Islam, perkahwinan tak macam sekarang lah. Satu perkara yang cukup mudah. Perkahwinan je satu benda yang cukup mudah. Kita tengok kenang dak, nak kata udah sangat dak, sampai telajak tak ambuh juga. Semayang 5 waktu. Bukan bini orang, bukan dalam iddah orang. Kita pergi minta nikah. Mudah cara tu, cara nikah dalam Islam. Dia ni pelik dia ni. Nak mengenali hati budi, 8 tahun mengenali hati budi ni. Siapa nyeng yo tangan keting jamu. Tu mengenali hati bodi, bukan hati body ni, hati body tu. Bukan budi, hati body tu. Ni semua ni daripada barat yang tak ada kena-mengena dengan Islam. Kenal perempuan, tengok muka, tahu keturunan, berpuas hati dengan keadaan. Sebulan 2 kena tunang, nikah. Itu cara yang dianjurkan dalam Islam. Kita dah nak tahu sampai habis isi, nak tahu ni. Kalau kita nak beli ikan, jangan sampai kelebek pada suruh blok dulu. Dan ni mata boleh korek mata tengok macam. Alhamdulillah. Tengok ikan comel, boleh 2 kilo. Gitulah. Jangan lebih. Bukan kata suruh maknanya tak tengok langsung. Sebab tu dia sekarang ni pelik. Pelik. Apa nak kena cerita dulu mai dah nak haram tau, cerita sebelum kahwin. Tu Kristian, Yahudi. Islam ni tak ada bercinta, berkasih lepas kahwin. Kenal, tengok dan berkahwin. Cukup mudah. Ini semuanya sulit berlaku. Kira belanja sulit. Tetap hari kau. Mak belah lelaki nak buat hari Wesak. Mak belah puan nak buat hari di Pabali. Belawang tu ekor tu. Dah itu balah ni balik. Masa tu Minang tu macam-macam cerita dah. Duduk belakang tu, bunyi kok belakang. Faham? Depan balik lah Minang 8 bekas. Belakang bunyi ada kata nak ui 12 bekas. Benda cakap so 8 bekas ya tu. Ni fenomena ni. Jadi kita dah dipaksa hati orang. Begitu juga suami kita nak suruh paksa dia kasih ke kita dah boleh. Dia suami ni dia wajib kasih. Dia anjurkan bila dah jadi isteri kita sunat kita kasih ke dia. Gitu kasih lagu mana. Nak paksa bini dah tak boleh. Dah kalau suruh juga jadi nawak lah. You sayang tak kat air. Sayang tu mulu, hati belum tentu. Hati belum tentu. Sebab terjemah ni dia boleh 2 terjemah. Nak terjemah hak tu harfiah dia panggil. Satu lagi terjemah mukhalafah, terjemah lain daripada dalam hati. Boleh tak? Dia hati tak dia nak baca tak ada dengar, tak ada huruf, tak ada suara, tak ada bunyi. Maka lisan ni jadi mutarjimah, penterjemah bagi hati. Penterjemah dia kena jujur. Orang tu tak pandai cakap Arab. Ataupun cakap orang putih, orang kampung tu, maka datang orang putih cakap. Orang putih kata good morning. Jadi orang kampung pun tak tahu, tanya penterjemah. Penterjemah pun jawab good morning ni maknanya dia dahaga nak minum air. Dia boleh tak terjemah gitu? Boleh ya. Dan orang lain wadah belaka, orang ikut dia. Kita gitu tak? Kasih pun tak kasih apa. Nak kasih sekali yang mengamal. Dalam hati layang kamu bodoh. Faham? Dalam hati lain apa? Tak apa. Itu masalah. Jadi jangan paksa-paksa sangat. Suami mengucapkan lafaz kasih. Dalil. Ataupun suami paksa isteri ucapkan lafaz kasih. Dia mesej ke isteri dia. Dah mana yang? Kedua lebih lah ni. Apa dia? Kata-kata cinta daripada you lah yang nak tidur dah ni. Dah lah. 50 dah omong. Tak.
Berubah lah bulu kening. Ya nak kan ni. Tak apa tak ada salah. Nak. Ada masalah. Jadi dia pun mesej Bila mesej sama macam dalam hati dah. Jangan percaya. Nak. Tak mesti. Dia mungkin tu. Mana kasih lagi. Sebab tu Allah Ta'ala tidak akan azab seorang suami yang lebih kasih kepada salah seorang isteri dia. Itu tak kena kasih. Pasal sama tak boleh. Nabi khabar kepada Allah, inilah pembahagian aku yang aku boleh buat zahir. Rumah isteri ni aku pergi, nombor 5 aku pergi, nombor 6 aku pergi, nombor 3 aku beli ikan, nombor 4 aku beli ikan. Tak. Tapi kasih lebih pada Aisyah. Nabi khabar sendiri. Faham? Kasih masalah hati tak boleh nak buat sama, tak boleh. Yang kita boleh buat sama berat, gula. Gula boleh. Tokai kata buat sekelo-sekelo ni. Boleh timbang gula sekelo-sekelo. Hati tak boleh. Seorang ayah ibu tidak akan diseksa di akhirat kerana lebih kasih pada anak dia yang seorang lagi. Faham? Sebab tak boleh ibu nak kasih sama rata, tak boleh. Dah kalau beri wajib sama rata. Anak ni baju raya, anak ni baju raya. Tak? Tu wajib. Zahir, batin tak wajib. Faham baik? Zahir wajib. Kena sama. Isteri ni pun dia beri rumah, isteri ni beri rumah. Isteri ni kereta, ni kereta. Melainkan isteri ni, isteri bunda, kereta, isteri tua, apa boleh untuk? Tidak berakhir untuk. Kereta ni berakhir untuk. Nampak? Umpamanya tu lain. Berakhir congek untuk. Dah, umpamanya tu hal dia lah. Jadi hati, kita seorang ayah, ada 10 orang anak, mesti ada kita cenderung mana-mana. Berat belah ni tak. Tapi pemberian zahir mesti sama. Tidak, kita kena azab. Kena seksa. Sebab berlaku zalim dalam nafkah zahir. Bukan orang yang ada 2 isteri je, dia akan ditanya adik ke tidak. Seorang ayah dan seorang ibu akan ditanya adik ke tak dengan anak. Kita jangan lupa. Dia kata murat mu kena tanya gitu. 2 bini mu kena tanya lagi. Mu kalau tak berat mana satu berat mu. Dan mu 8 anak tak kena tanya. Kalau berat salah seorang pada pemberian, hati tak boleh. Dia mesti cenderung mana-mana. Dan Tuhan tak tanya hati apa tak kasih sama hati. Pasal hati tak ada buat sama hati. Tak boleh. Dia boleh buat sama ni sekelo, ni sekelo, ni sekelo. Tak boleh. Zahir saja wajib sama. Sama tu sekiranya kita kata sama dah, bukan sama maknanya jumlah, sama mengikut adat. Kalau anu rumah, ni rumah lah. Biar ada. Biar sama-sama ada tempat tinggal. Jangan anu rumah cat kuning, ni kena kuning atas. Dah. Anu rumah ada tikat apa? Tikat 8 ni tak ada 9 tak ada. Dah kira gitu. Anu beri makan, ni beri makan. Anu beri makan nasi. Pasal dia orang kampung. Orang Katapek, ni orang bandar. Chicken chop. Asal makan. Dia bukan nak sama. Dinu nasi, sini nasi. Dinu beronok, sini beronok. Baik. Jadi bila kena paksa kahwin, hati tak seronok. Ayah memerintahkan supaya anaknya berkahwin dengan pilihan orang tua, sedangkan anak tadi tidak pula berasa keinginan dengan pilihan itu. Bagaimana pula orang tua hendak memaksa sedangkan kahwin itu ada untuk jangka panjang, bukan sebulan atau 2 bulan. Kalau kerja dah boleh paksa, suruh kerja jadi macam ayah tu kerja jual. Nak suruh anak jual tiap macam dia. Anak hak berakhir tak apa. Hak tak cakap banyak jenis hak tak ambuh kerja jual, tak minat. Tak minat jual. Dia marah anak kata anak deraka lah, aku tak boleh lah. Hanya paksa dia. Dia minat benda lain. Maka perkahwinan lain bukan untuk main-main 2-3 bulan macam dalam drama sosial kan. Kalau boleh untuk sampai ke akhir hayat. Jadi jangan paksa anak kita lah. Melainkan kalau anak kita nak berkahwin dengan pasangan yang tak boleh, dengan porong. Mama budak ni teruk lah. Orang ni janda, orang ni tu macam-macam orang ligang tau. Tak rata kapung dah orang irit. Dia nak nikah dengan anak kita, tu boleh kita marah. Dah mu nak nikah, dia tak marah, tapi ni tak boleh. Budak puan ni ayah kenal. Ayah pun ganda lah sekali. Faham umpama ni. Macam jira tu ni. Suka buat dah. Budak-budak puan ni tak kira, tua muda tak kira.
Dia nak lepas nafsu dia. Nak kira. Baru ni budak puang umur dalam 16. Pasangan dia dalam 50 lebih. Nak. Bukan isteri lah. Kalau pakai gitu bukan isteri. Pakai skirt lah. Ni. Nak. Macam bosnya lah. Nak. Lelaki tu budak 50 lebih. Nak. Pakai kereta visik perdana. Cik bagi makan. Nak. Bergedik tinggi. Nak. Bukan isteri kalau gitu. Nak. Pasal nak keadaan budak bukan isteri orang. Umur dalam 15, 16. Dah kira tu budak tua. Setan kan? Nak. Kalau kahwin tak ada masalah. Nah. Kahwin tak ada masalah. Nah, macam apa benda ni kalau berang nama dia? 104 tahun ni. Nama apa? MacBook. Panggil MacBook, ada pula panggil Book saja. Tak reti bahasa. Nah, MacBook panggil. Kak Wok. Nah, pasangan dia 32 tahun. 32 tahun. Tu jodoh jangan marah. Tak. Jangan marah. Dia orang dikutuk dia. Memang makruh perkahwinan seperti itu dalam Islam. Makruh ni maknanya tak digalakkan. Tak apa comel. Tak. Kerana tujuan perkahwinan ni sebenarnya untuk duduk berseronok dan sebagainya. Tak seronok 104 tahun. Tak. Pegang tangan sikit mata. Tak. Tidur petak tindih kaki sikit cabut bulu lutut. Tak umpama jadi banyak hak. Nah. Jadi tapi itu masalah makruh je, tidaklah haram. Nah, ada apa-apa? Bukan kata itu. 32 tahun. Dia jodoh dia. Lepas tu 105 tahun pula. 105 tahun. 105 lelaki pula. Kahwin dengan perempuan 22 tak? 22 tahun. Ada apa-apa? Di PhD klinik boleh ni. Boleh ada 105 tahun. Tak? Ni kau mas pandang. Tak? Misal macam nyakut baju anak seorang. Dah kau cerita dulu. Perkara demikian pernah berlaku dalam zaman Nabi Muhammad. Seorang wanita telah dipaksa oleh seorang bapa berkahwin tanpa kerelaan hati. Akhirnya perempuan tadi mengadu kepada Rasulullah. Baginda membenarkan pasah kedua-duanya kerana memang tidak ada gunanya duduk serumah dan hati tidak berapa minat terhadap suami atau isteri. Si ayah dikira buat keputusan yang tidak betul, maka anak tadi menolak, tidak dikira menderhaka. Anak tak setuju, tak kira derhaka. Nampak? Tetapi kalau ibu kita, ayah kita memilih pasangan yang kira baik dah pada Islam, walaupun kita tak kenal, tak cinta pada dia, kita ada kasih lain, kita turutlah. Nampak? Kerana dalam Islam, cinta dan kasih ini selepas daripada akad nikah. Tak usah main nak kenal hati budi begitu begini, jangan main. Itu barat. Itu bukan Islam. Islam menganjurkan kita ada keinginan nak kahwin. Man aradakum idza arada ahadukum ay yatazawwaja falyanzur ilaiha. Barang siapa yang ada niat di dalam hatinya untuk berkahwin, maka hendaklah pergi lihat pasangan. Jangan pakai dengar saja. Jangan mana orang tolong cari, tak apa. Dah orang tak tengok dulu, dah ya tengok mu kenal aku kenal pakai jadi jangan. Mungkin berpanjangan jodoh, mungkin tak panjang. Ini lihatlah. Tak. Jangan main tengok gitu. Kalau kain pun orang pesan juga color apa-apa. Bunga guandeng-guandeng kan kita pesan kan. Kawan kita nak pergi Kuala Lumpur, khusus hadari 3 hari. Tak. Kirim beli kain. Dah kain-kain lagu mana kain? Bunga guandeng, bunga ikut pandamu. Mu tengok molek. Color ikut pandamu. Ni molek tak kenal. Depan kita kata molek tak kenal pula. Pasal apa? Pasal tak kabur pelang. Dia beli warna merah menyangga. Pasal dia kulit putih suka beli. Bunga besar-besar cek sikit pada talang akad air. Kita tukar wadah ni pinggang lah mulai buang dengan bonek kacil. Faham tak? Tang dengan warna merah, bunga pula besar-besar talang dan molek. Macam ada air. Nampak? Tak kenang. Tu kata. Pasangan gitu juga. Jangan. Mak kenang kita kenangnya. Tengok gambar dulu. Tak tengok tuang pun tengok gambar. Email dulu. Nampak? Ataupun 3G dulu. Boleh tak? Boleh tak apa. Ni tak tengok wajah.
Masuklah bilik, terjun kok tikak anak tu ni. Warna lari. Hitam beletung mau. Dah mu kata mak kenal mungkin lah. Itulah nampak gigi saja ngangak-ngangak. Nah, jadi tak boleh lagi tu. Kenapa? Kerana nak duduk lama. Ini kan bukan main-main. Tapi jangan sampai lama sangat kenal. Sampai 8 bulan, 2 tahun apa benda. Ada yang 15 tahun bercinta baru nikah bodoh. Kalau nikah boleh 14 orang anak. Nah, ni pun dia main lagu tu. Bukan kata suruh tu. Selalu ada cara dia. Tengok, kenang, risik perangai dia lagu mana. Takut benda rosak dah macam-macam. Tak. Tapi macam orang beli buah. Jangan siapa nak bapa nak balik habis. Nak balik test dulu apa semua. Mana boleh gitu. Nak tengok bebek korang. Tak. Maknanya dak tu dak buruk dak apa. Beli Nak macam orang koyak deriang kan. Koyak sikit dia. Koyak sikit. Lepas tu ulah ni pula. Marah orang Nak peling nak koyak belaka baru nak beli. Nak. Tak jadi lagu tu. Hati main gitu. Mula-mula hati budi dah lah. Hati body. Nak. Macam camik belaka dengan selendahi. Habis tu bik. Nak. Kabureta katet-katet. Lah tua gitu. Nikah 40 lebih. Nak 48 apa. Laki 51. Dah lama kasih. Kenal masa di England dulu. Nak gini umur 51 nikah. Dah boleh anak seorang mepeh lalu. Nerak erat ada tubuh tangga. Nak anak dia satu ayah nak pergi saing pun bahan tak lain saing. Dah nampak bahan tak buku cikgu. Nak jangan paksa-paksa lah. Cuma kita sebagai anak soleh ni, kalau ibu mak kita orang tua pilih tak, maka kita ikut je lah. Cinta datang kemudian, cara Islam datang kemudian. Cara-cara orang ngaji lah, orang pondok idah tak main macam kita ni tak, tak pagi mari tak kena tak. Dia tengok muka kenal, bukan bini orang, bukan dalam edah tak, risik dalam seminggu 2. Takut ada masalah, ada penyakit berat, tak ada. Okey, tanya-tanya orang kampung, budak ni okey, baik, cakap dengan orang, nikah. Nak baru kita kenal hati dan budi, terusnya body dia. Faham? Apa benda gendong rata. Bila nikah tak gendong lah. Dah 2 tahun tunang, pergi belaka tu. Atau penyum 4 kali ukur rambut. Faham tak? Sampai muka dia, muka puan senyum kat penyum tu, sama muka penyum. Faham tak? Nah, habis dah. Sekayu lelaki 3 kali, kepala lekat celah itu jum. Tunjuk depan kot tina. Nah, habis kata dah, konpun nang alibi. Nah, jadi macam pasangan lelaki isteri dah. Siapa kata apa tak, bila nak menikah, nah, barulah menikah. Banyak dah dosa. Bila nikah, ada. Tak ada bahagia. Gitulah. Kakak berat ke bit orang. Kasih ada lah. Ni kalau kita dak dang jamah dia, dak dang keluar dengan dia, nikah, rata lagi jalan pas nikah. Nak, kalau naik motor kata bukan saja nak duduk belakang, bola terus bini. Tak, kaki duduk tak maita. Nah, mana seronok nak bergadak. Dah duduk gendong sama, bila nikah tak gendong lah. Gendong sama dah 2 tahun dah kata, bini nikah. Tak macam mana, tangan tak pegang lah. Dah, orang kasih sungguh ke isteri tau. Walaupun ada cucu, pegang tangan ni. Pegang tangan tuk, nak nitah jalan. Molek bang ni lori minyak tuk. Tak, pegang tangan ni, lep sendiri. Anak baru 2 orang, lep bini belakang. Ngak-ngak-ngak dah kasut dumi tinggi. Muncung kasut macam dia sepuluh balepek. Nak naik pula lekat telur tangga macam-macam macam. Bayang kasih. Jawab lah. Memang tepuh baru sama. Tak. Tak apa gesek. Macam belakang mampu umpi kuda. Tak. Bila nikah dah nak 2 orang, dah macam mana. Bini duduk depan sikit motor. Belakang galok gitu. Nampak? Kawan tu duduk belakang. Dah ada anak pula tubik 2 orang, buat anak pula celah. Nak, duduk atas magak tu bini. Balik motor tu. Dah naik, dah tahu mah. Lepas gitu, dah tokat. Bini baru terus sebelah kaki. Tak motor lagi. Soyak kain. Nak, gitulah. Bil melewatkan kedatangan haid. Seorang perempuan telah menetapkan satu tarikh berkhatam Quran pada sama hari perkahwinan. Sekiranya pada tarikh itu dia datang haid, maka tentulah dia tidak dapat berbuat. Demikian apa hukumnya sekiranya dia makan pil semata-mata untuk melewatkan kedatangan haid dan bukan untuk menahannya. Dah? 1
Baik. Ni nak nikah juga ni. Nak nikah juga. Tapi hari perkahwinannya itu dia buat spesial sikit. Daripada orang lain. Dia nak baca Quran. Nak memperdengarkan Quran. Hebat ni. Awet dia boleh baca Quran. Nak dia power hari ni. Nak kita mau haji pun baca Quran macam asa kat tulang. Mau haji. Nak ni dah nikah lagi ni nak memperdengarkan ujung-ujung lah. Surah-surah terakhir tanda takhatan Quran ni baca ujung lah. Tabat tiada bila bintu sampai ke bawah. Tak sampai Quran wirana. Lepas tu akad nikah. Nak umpamanya. Tiba-tiba nak mari uzur. Dia berasa nak mari uzur. Kena dengan hari kahwin tu, hari akan uzur. Biasanya dia boleh rapuan walaupun tidak tepat, dia boleh tahu. Tak 2-3 hari lagi, tak 5 hari lagi, 4 hari lagi, walaupun tak tepat tak, dia boleh tahu. Macam kata esok, hari ni berasa lain macam dah. Esok haid. Nah, dia rasa macam esok ataupun malah karang ni. Dia boleh tahu apa. Pasal dia dah lalu semua dah. Bukan orang baru. Dah haid lama dah lah. Pack 3 bank dah beli. Dah mana banyak pengalaman. Dia boleh tahu. Malah karang ni berasa dia dah sedap ni. Dia kat bang. Malah karang ni berasa dah. Umpamanya. Dah. Jadi dia takut dah boleh nak ngaji Quran ni. Malam ni ngaji Quran ni pasal khatam Quran. Nak nikah bangsa. Nak dia berasa tak sedap dah. Pasal ni berasa dah gori-gori. Jadi nak makan pay tak boleh tubik ni. Masalahnya nak makan pay, nak tahan haid supaya malam ni dapat khatam Quran. Esok tubik tak apa. Nampak? Tak esok dah lusa lah pasal malam ni nikah. Dah. Benda suka. Gitu juga lah faham. Kalau sifat 20 tak ingat-ingat. Nak menggunakan perubatan moden. Jawapan haid itu adalah undang-undang tabiat kaum wanita. Jadi eloklah tidak ditahan tabiat seumpama itu. Sekiranya ia ditahan, ia boleh membawa mudarat, boleh pula membawa kepada haram. Firman Allah, wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Ini sengaja kamu buat satu perkara yang menyebabkan jadi cedera anggota kamu, cedera dalaman, cedera luaran, ataupun jadi rosak apa benda ni, pendengaran, penglihatan, tak boleh. Haram hukum. Kita sengaja rosakkan kesihatan kita, tak, hukumnya haram. Sengaja butakan mata, haram. Sengaja pekakkan telinga, sengaja buat keluar tubuh dengan pisau dengan apa, haram, tak boleh. Tak. Atau sukan berbahaya yang boleh membawa maut, boleh menjadikan hilang manfaat anggota, haram. Tak. Macam tinju tu haram lah, tumbuk muka. Sedangkan menumbuk muka dalam Islam ni tak boleh. Tak. Bila berperang, elokkan daripada tumbuk muka. Kita barang muka. Pak Nabi besar tak ingat. Tak. Bahasa terikut sokang punya bahasa, tumbuk muka. Dia takkan nak main tinju nak tumbuk perut aja. Nah, jadi tak usah main minum lagu tu. Itu semuanya ialah panggil tahlukah, kerosakan. Jadi haid adalah tabi'i kaum perempuan. Nampak? Nabi memberikan haid, Nabi kata hadza ma katabahunna ala nisa'i min ummati. Ini haid ini adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas mereka itu kaum nisa, kaum perempuan daripada umatku. Haid ni ketetapan Allah. Satu perkara yang baik, putaran kesihatan. Canggih. Haid ni memang canggih lah. Satu sistem yang dicipta oleh Allah, yang membawa kesihatan kepada perempuan, yang menyebabkan dia boleh beranak dan sebagainya. Memang hebat lah. Haid ni satu perkara yang cukup hebat. Maka kalau boleh lah, kalau benda yang tidak darurah, jangan kita tahan haid. Kalau benda yang darurah yang kita tak dapat tidak, maka dibenarkan kita tahan haid dengan menggunakan perubatan moden ataupun perubatan lama, dengan syarat perubatan ataupun kaedah itu tidak membinasakan tubuh badan ataupun nyawa ataupun anggota badan. Jadi menggunakan pil, kalau pil itu dibenarkan
dan oleh kerajaan, maka haruslah menggunakan pil. Bila menggunakan untuk tujuan melambatkan haid, kerana takut haid ketika nak tawaf. Nak tawaf. Kalau tawaf sunat tak apa. Datang haid tak tawaf. Tapi bila tawaf tu tawaf ifadah, tawaf rukun, sedangkan nak balik cepat, tak, maka dibenarkan makan pil melambatkan akan haid atau mencepatkan haid. Dibenarkan lagu tu. Kalau saja benda yang sunat, maka setengah ulama kata tak boleh. Adapun nak baca Quran ni bukan perkara yang wajib. Tidak mesti. Pada kita berkhatam Quran tidak mesti pada hari perkahwinan. Tapi boleh pada bila-bila masa sahaja. Bukan mesti hari kahwin. Dia kata nak buat hari kahwin, hari lain boleh. Kerana dia uzur. Kan boleh dibatalkan majlis khatam Quran kerana ada sebab-sebab teknikal. Umpamanya. Tak ada masalah. Kahwin tak ada masalah. Kahwin akad nikah. Boleh nikah dalam uzur. Boleh nikah. Rupang tengah haid boleh nikah. Tengah haid boleh nikah. Pengantin laki-laki dah mandi junub lagi. Baru balik saat ni. Umpamanya mimpi keluar mani, pas bangun tidur dah mandi akad nikah. Ada apa? Dia tak syarat suci daripada hadas. Atau tu imam tak mandi junub lagi, junub nikah. Tak ada masalah tu. Perlu diingat bahawa khatam Quran sudahlah habis. Setelah habis membaca adalah lebih baik supaya dapat diulang dan berkhatam sekali lagi. Tapi sebelumnya, selalunya yang berkhatam Quran baru nak buka pada hari perkahwinan, sedangkan sebelum itu tidak pun membaca Al-Quran. Ini jadi fenomena. Nak jadi sebagai tunjuk-tunjuk saja. Dia khatam Quran. Ini jadi satu benda yang tidak baik dalam masyarakat Melayu. Pasal Quran ni bukanlah untuk dikhatam-khatam, dibuat majlis-majlis seperti itu. Tak payah khabar orang dah khatam Quran. 976 orang khatam Quran. Dia tak payah dah. Tak payah khabar. Sebab dia tak ada ni majlis-majlis khatam Quran ni. Zaman Nabi SAW dianjurkan baca Quran. Sampai ayat yang ke ujung, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, sampai habis. Jangan kita tutup, tapi start dengan ayat yang pertama baru tutup Quran. Balik ke Al-Fatihah balik, barulah kita sadaqallahul azim. Kemudian esok sama Al-Baqarah pula. Dia tak ada khatam, dia pusing apa. Bangga-bangga dengan khatam Quran ni, tak tahu mari daripada sunnah mana pula kan. Dia tak ada khatam, habis pusing. Tapi taklah haram kita buat majlis khatam Quran, tak ada masalah. Lebih baik daripada majlis-majlis maksiat. Panggil orang beri makan minum boleh pahala. Tapi pahaman orang tu bila khatam, okey cukup. Hebat dah dia, aku khatam dah. Dibangga-banggakan pula. Mu kali khatam, aku dah sekali khatam. Aku 2 kali. Aku 2 kali khatam. Lini dah lah. Lini aku khatam metro, Berita Harian, tu lah. Bang bodoh lah tu. Saja tak ada. Masa kecil dulu baca Quran. Ini tak baca lah. Malam-malam tak ada orang baca Quran. Mencari lah. Mana orang kampung 10 jalan dalam kampung, dalam perumahan kita, bawa buku je 35, tanda rumah mana baca Quran. Ada. Tapi kalau nak tanda rumah mana, tengok TV. Tak cukup buku. Cari kertas A4 lah, 3 ring. Tanda alamat. Habis. Semua rumah. Rumah macam gua ayam. Estro. Macam gua ayam rumah. Dapur belakang tu pakai tokak. Estro. Bos office tengok. Ni. Tak ada malam-malam baca Quran. Dan kalau ada, tiba-tiba sebuah rumah tu ada. Nama baca Quran. Tuan rumah nak apa? Faham? Gitu je lah. Nak tubik go. Tak, sorok bunyi. Tu lah. Cuma bahasa kasar kan. Dia gitu. Bahasa kasar sikit. Benda betul. Ada kali dia kena keras, ada kali kena lembut. Kalau kita nak katok koi orang dakak nak buat tubik tu. Dengan sepana kita tak boleh buat perlahan. Kena kong pula. Dia kena baru tubik. Kalau apa? Lepas raya Jepun tak cabut lagi. Faham tak? Kat slow-slow kau. Kat kita nak skru plate, kita dah buat kuat-kuat hangat. Pasal dia plastik. Habis dah, kita buat macam plate. Itu kena slow. Ini itu kau. Understand? Tak apa. Baik. Nak tunjuk-tunjuk baca Quran. Tak ramai kau. Bawa perempuan ni tak boleh baca Quran depan orang lelaki-lelaki. Melainkan untuk guru lelaki. Nak dengar, nak betul dia.
Nak tanding tak boleh. Perempuan lelaki boleh kan. Nak lelaki boleh, perempuan tak boleh. Suara dia kan lembut kan. Nak tapi baiklah pada menyanyi khatam Quran. Nak nak cari dua ni awet pandai baca Quran. Tok tua pun tak reti. Nak doa masuk tandas. Nak tu lelaki kata tu ni tok tua panggil pok. Mana pok? Doa masuk tandas. Rasa-rasa nama itu sama ronding. Tok tua. Doa masuk tandas tak reti. Ada gak orang awak natu. Bengong je tok tua. Nak orang dulu teh nak awak natu. Doa masuk tandas. Doa keluar tandas. Tak. Doa akhir tahun tengok jelek lah. Cebang sekali. Nak saya baca sifat 20 nak dengar. Pak bakal natu dia kata gini, pok kita mari terpang boleh tak? Nak balik ngapa dulu. Dan ni lagu lah. Dah puang tak reti. Mak dia, duk dia tak reti baca Quran. Kalau kata cucu ni pak pusat jelek, nak rambut merah, nak baca Quran tak boleh. Penyanyi seorang, mawi seorang dia baca Quran. Orang lain tak gerak lain. Nak alik bahalam alik. Nun bahamin. Nak jadi bagaimana boleh berkhatam Quran itu? Inilah satu perkara pelik yang dilakukan oleh bakal pengantin perempuan. Pelik nak baca khatam Quran. Nah, mengikut kaedah khatam Quran, hendaklah ditamatkan pembacaan Al-Quran itu lebih dulu, baru dia adakan upacara berkenaan. Kebersihannya telah upacara khatam Quran, maka dikhatamkan terus dan tidak dibuka-buka lagi. Patutnya khatam Quran, maknanya maksud budak ni telah pun selamat belajar sampai habis Quran. Maka boleh kita buat majlis, walaupun majlis ini bid'ah, tapi bid'ah tidaklah dalalah, bid'ah yang diharuskan. Tak, kerana anak kita habis dah baca setiap 30 juzuk, syukurnya kita makan korang boleh, tak ada salah. Tapi bukanlah maknanya khatam Quran itu maknanya khatam tutup terus. Tutup terus, tak ada kenal dah Quran. Benda lain pula, ada main fizik, kimia, sains, matematik. Fizik, kimia, sains, matematik, bahasa Malaysia. Nak, lepas tu tua bila-bila cari Quran pula. Tengah-tengah tubuh ni, tengah gagah ni tak ada Quran dah. Tengah duk sibuk dengan projek, dengan kabel, tak ada Quran. Quran sepu lah. Bulan depan sepu lah. Bulan depan. Ni rejak. Apa pula? Syakban tak lama dah lagi. Ada lagi sandiwara radio. Ada aja gisurah. Mana? Tangga surah kata tak boleh tengok muka ni. Tapi tangga surah tak boleh cakap. Dia tak aja gisurah, lagi sepu tu lah. Ni sepu Syakban lagi. Naknya korang surah dah. Hak biasa 30 orang. Wak setemek 30 orang. Pandai-pandai dah dia mari habis. Lecing pandai-pandai. Hak bola piah, bola apa cek. Muka tidak regular mari. Baca Quran pusing, baca habis pusing. Kita ni generasi Quran kan. Baca habis pusing depan pula. Memang kotak-kotak itu. Kesimpulannya dilarang menggunakan pil menahan haid hanya untuk dibuat bila-bila masa saja. Jadi buatlah masa suci tidak mengapa kalau tidak berkhatam pada hari kahwinan. Dia nak khatam Quran hari kahwinan. Lepaskan takut haid nak makan pil, tak boleh lah. Dia boleh makan pil ni nak tahan satu tabi'i yang ditetapkan oleh Allah. Bukan kita lawan Allah, tidak. Kita tak boleh lawan takdir Allah. Semuanya takdir belaka. Umpamanya haid dijangka datang hari Khamis, kita makan pil dijagi hari Sabtu. Hari Sabtu pun takdir kau. Tak boleh lari dari takdir Allah. Tetapi jangan sebab-sebab yang biasa. Sebab-sebab darurah ni lah. Darurah lah kalau seorang yang sampai masa dia nak tawaf ifadah, tawaf rukun. Lain dia duduk Mekah, kapur dia minum. Lain dia duduk Malaysia, dia nak main pergi 3-4 kali, bukan dia. Walaupun kita ada PT sekarang ni 12,000 nak pergi selalu, tak boleh. Dia ada kota lah, macam-macam hal lah, bisa lah apa. Maka dikira darurah. Sampai di sana, takut haid, makan pil penahan haid. Dibolehkan. Ni tujuan nak khatam Quran saja. Benda yang tidak disuruh pun dalam Islam, khatam Quran. Tapi sambutan-sambutan seperti itu kalau dibuat tidaklah ada perkara-perkara yang tidak dibenarkan syarak, tidaklah menjadi kesalahan. Sama macam hari jadi dah, hari lahir. Hari lahir ni bid'ah, tak ada dalam Islam. Tetapi bila buat tidak haram. Melainkan haram itu aridi. Belah kek haram lah. Sebab belah kek ni diwajibkan dalam sambutan hari lahir umat Kristian. Jadi tak salah belah kek buat doa selamat. Sepenuh hari lahir doa selamat, semayang hajat dan makanan benda lain boleh. Belah deriang, mesin deriang. Tak ada masalah. Jangan tigu-tigu lagu tu.
Man tashabbaha biqaumin fa innahu minhum. Barang siapa yang meniru upacara satu kaum, maka dia tergolong kaum itu. Masuk kaum ni. Oh, lagu tu. Ni nak hari ibu, bila hari ibu? Hari ibu bila? Tanya kaum bila? Berapa bulan? 25. Lepas dah tak? 2 hari dah. Hari ni 27 dah tak? 29. Oh, 29 dah. 4 hari dah hari ibu. Tak boleh tu sambutan hari ibu dipatuakan di ulama sebelah Timur Tengah haram. Kerana dia asalnya hari Mother of God dalam upacara kalender agama Kristian, hari ibu. The Mother of God, maknanya ibu Tuhan. Itu hari Siti Maryam, ibu kepada Nabi Isa AS. Dia kata Siti Maryam ni isteri Tuhan ataupun mak Tuhan. Hari ibu tak boleh sambut. Dan Islam tak suruh kenang 25 hari bulan tu sebagai hari ibu. Tapi Islam suruh kita kenang jasa ibu sepanjang zaman, 365 hari setahun. Dia gitu. Dan juga tak adik lah. Hari bapak bila? Hari bapa. Adik lah. Dan hari datuk. Tak ada lah. Dan hanya ke datuk dia ada jasa dia pula ke cucu. Tok pula lagi. Hari Tok Nyang macam beseng ni. Jangan ikut dah. Banyakkan daripada Yahudi Nasara. Hari ibu daripada Kristian. Valentine hari Kristian. Hari besar menghormati Padri Saint Valentino, padri besar di Spain, di Andalus. Jadi jasanya sangat besar kepada agama Kristian kerana berjaya memurtadkan 1 juta orang lebih Sepanyol yang Islam. Besar dah, 1 juta orang lebih dibuat murtad, maka dikenang sebagai hari Valentine, hari kasih sayang. Habis kena tipu bini umat Islam. Bodoh, lagi dengar, apa suruh. Lepas tu, likuli alfin wahidun fil jannah, tiap-tiap 1000 orang umat Islam akhir zaman, 999 masuk dalam microwave api neraka. Nampak? Itu sungguh. Tengok pada nisbah. Jeng. Awak semayang dalam neraka, pergi ke Mekah dalam neraka. Lagi tak dengar benda lagu ni, payah nak tinggal. Perang Islam bukan ibadat saja, dia dengar. Baru dapat terbeza amalan-amalan kita, selamat daripada akidah-akidah yang merosakkan. Sambut macam-macam ni, semua ni disetujui oleh pemerintah. Kita pula sistem yang ada sekarang ni sistem sekular campur Islam liberal. Kita sekarang ni Islam liberal ni iaitu menerima apa jua daripada agama lain, daripada barat, apabila perkara itu dipersetujui oleh majoriti. Itu dipanggil liberal. Mana kalau ramai rakyat suka, walaupun haram dalam Quran, dalam hadis, kita terima benda tu. Itu Islam liberal. Islam liberal masuk dalam 72 golongan dalam dunia tu. Jangan kita terpedaya liberal. Liberalisasi dan sebagainya. Apa juga yang datang daripada Kristian ke Yahudi ke Majusi, kita boleh terima benda tu. Orang tak kecoh, orang tak jadi huru-hara, kita terima masuk dalam budaya kita. Berarti sekarang dibuat macam-macam. Benda yang mana orang suka, orang nyanyi, joget, ramai orang suka tak? Tak ramai orang marah. Orang kata imam ni marah, tak ramai mana. Maka diterima pakai. Batu menyanyi sekarang ni satu industri yang sangat menguntungkan. Yang menelan belanjawan saja ratusan juta ringgit. Itu dipanggil liberal. Plural, Islam plural, sesat juga dalam api neraka. Plural ni maknanya menganggap semua agama adalah baik berlaku. Nampak? Semua agama adalah baik berlaku. Dan berbaik-baik dengan agama lain, seterusnya dia ambil sebahagian daripada upaya agama lain, dibawa ke dalam masyarakat supaya orang nampak kita ni satu negara yang cukup harmoni. Itu panggil Islam pluralism. Sesat agak bukan Islam tu. Tak boleh ratik kat mati. Pandangan lagu tu. Sebab tu sekarang diterima, dibawa di dalam kurikulum bahawasanya semua agama adalah baik. Ini ajaran sesat. Inna dina indallah al-Islam saja. Agama yang Tuhan redha satu Islam. Hal lain semua sesat. Tidak ada kebaikan. Tapi pluralism supaya kita anggap baik. Lepas tu macam larian obor. Larian obor ni daripada upacara yang wajib dalam agama Majusi. Obor itu mesti dibawa lari. Kalau nak buat satu-satu perkara besar, nak nikah, nak main sokak, nak belawang besar lah, benda besar,
Maka sunat dalam agama Majusi menyalakan obor dan dibawa pusing kampung ataupun negeri. Dan direka pada mulanya zaman Olimpik yang pertama di Olimpia Arab di Greek kuno. Greek kuno ni agama Majusi, sembah Tuhan api. Nah, jadi upacara obor kemudian kekal sampai sebagai satu upacara wajib dalam sukan Olimpik. Kemudian semua sukan meniru, sukan maskak ke apa? Tak, masak ke apa? Sukan Asia semua tiru. Sebenarnya batu ulama-ulama fatwa itu adalah adat agama Majusi. Haram bawa obor. Tak boleh. Dalam agama Majusi bila dibawa obor nak buat satu-satu majlis, obor itu mesti diletak di tempat yang tinggi dan tidak boleh dipadam. Kalau padam belum habis majlis berdosa semua orang. Maka dibuat bila padam kena nyala balik. Bila habis sokang semua kena berdiri. Hormat api itu baru dipadamkan api supaya tak marah Tuhan Apollo, Tuhan api. Dan ini menjadi kewajipan di dalam negara kita. Buat lari mu sambut kapur ni, buat lari ikut telmah siapa apa ambil ayam bawa lebihan tu bang bodoh lagi. Akidah rosak, takut tercabut iman, mati dalam agama Majusi. Tak tahu benda pasal apa? Pasal jahiliyah. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Tuhan kata adakah sama orang yang dengar ilmu agama dengan orang yang tak dengar ilmu agama? Tak, memang tak sama dah. Jadi dalam dia Yahudi Nasara dia meragut akidah umat Islam. Dalam keadaan kita terasa kita masih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian soalan yang ke-27, sempurnakan haji dengan ubat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Saya puasa qada, lepas tu belah petang saya buka sebab tak tahan adakah saya boleh dosa. Dia gini, kalau puasa qada tu wajib kita qadakan dengan segera, tak boleh buka. Nah, tapi puasa kita qada tu dengan ada uzur, boleh kita qada. Kita berhenti di tengah jalan. Nah, seperti orang terlupa niat tak sah puasa. Maka kena qada. Bila qada kata setengah ulama dia ada uzur puasa, dia tak puasa Ramadan tu kerana ada uzur. Maka dia qada balik sampai pukul petang, pasal dah pukul boleh makan balik. Tapi kalau memang buka puasa memang jenis bahang nasi tengah hari, hak tu wajib qada dengan segera. Bila? 2 Syawal wajib qada. Nah, lagi tak ada uzur, tak boleh buka. Dia lagu tu pula. Ini boleh. Apa hukum mengambil wuduk dalam bilik air semayang menyelupang mangkuk jamban seperti di kebanyakan rumah batu sekarang? Bolehkah dimulakan dengan basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim? Jawab, ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Kalau dalam tandas itu bilik air, memanglah bukan tempat berak kecil, tempat orang basuh baju dan sebagainya, tempat mandi. Tempat kau untuk letak najis dalam mangkuk tandas tu. Nah, katakan bersekali, ada ulama yang berkata bila kita masih lagi dalam hak perenggan bilik air itu, maka kita lagi masih boleh menyebut nama-nama yang suci. Bukan tidak dengan tujuan nak memperkecilkan nama-nama itu. Tapi kerana kita masih ada di bilik air, walaupun mangkuk tandas di sebelah, tapi dikata perenggan yang lain, walaupun tak ada dinding. Tapi kalau kita nak comel, nak ikhtiar, nak selamat, kita keluar daripada khilaf. Dikira satu saja bangunannya, satu saja, kerana tak ada dinding, bilik air dengan mangkuk tandas satu tempat saja. Maka tak payah kata bismillah, bermula daripada luar nak masuk tandas. Satu kita kata doa masuk tandas dan bismillahirrahmanirrahim sebagai permulaan memulai wuduk. Tu al-khariju minal khilaf. Nampak, al-khuruju minal khilaf mustahabun. Kita keluar daripada khilaf, semakin ulama kata molek belaka adalah dituntut pada syarak. Tapi kalau kita nak baca juga pada tempat bilik air ni, sedangkan mangkuk tandas itu berasingan, walaupun tak ada dinding, dia sama hukumnya dengan kita kecing di padang. Kita nak kecing padang, kita turun daripada motosikal, kita di tengah padang, tak ada orang. Kat mana kita nak baca bismillah? Kat untuk kat duduk kecil, tak. Kat mana kita nak duduk? Kita mesti nak kampung duduk selalu. Kita berjalan dulu. Bila berjalan, mesti kita pilih tempat kita nak duduk kecil atau nak duduk bengok. Kat ni kat pokok puting ni. Belum apa-apa tempat duduk. Sebelum tu dikira permulaan situ tanda. Pada takdir, situ kita baca bismillah. Jawab dengan mana? Jawab selakah. Lepas bismillah, selakah duduk, bengok kecil kali.
Nah, di situ kita baca doa tanda. Dah tak ada perenggang ni kok takdir saja. Maka boleh juga kita pakai bila dalam angkut tanda dujono depan ni tempat mandi saja. Tak ada najis, tak ada tahiyat anak situ. Boleh lagi baca bismillah. Dan kalau nak comel, semua ulama kata comel di pintu tanda. Bismillahirrahmanirrahim, tak ada masalah. Nah, hati yang lebih comel. Sekiranya datang ke masjid lepas muazzin azan, manakah yang lebih afdal dilakukan semasa tahiyat? Sama ada tahiyat masjid ataupun solat sunat qabliyah. Ini contohlah pada hari Jumaat ataupun pada hari lain. Dah, orang bang dah semayang zuhur, atau semayang asar. Kita masuk. Lepas pada bang nak semayang tahiyat ke nak semayang qabliyah asar? Jawab yang mana afdal? Jawabnya tahiyat masjid dulu. Lepas tahiyat masjid buat pula qabliyah asar. Dua-dua dapat ni yang afdal. Dah boleh buat dua je. Boleh buat dua, maka kita buat qabliyah masjid. Qabliyah asar. Dah tahiyat masjid kata setengah ulama, masuklah tu dah. Qabliyah asar dia jadi tahiyat masjid. Tiap-tiap solat yang kita buat sebelum kita duduk bila masuk masjid dikira sebagai tahiyat masjid. Walaupun tak niat tahiyat masjid. Ada ulama fiqh yang berkata seperti itu. Jadi senang. Kalau dah buat dua-dua, kalau dah buat qabliyah asar. Qabliyah itu menjadi tahiyat masjid. Kalau tahiyat masjid tak syarat niat tahiyat masjid, tapi semua semayang yang kita kerjakan, hatta semayang azhar, semayang fardu, kita buat sebelum duduk. Itulah penghormatan pada masjid, dikira tahiyat masjid. Sama dengan solat tahajud, walaupun tak niat tahajud, semayang istirahat semalam, semalam kita bangun tengah malam, barang dengan isteri itu adalah tahajud bagi kita. Ataupun witir, ataupun semayang qada dulu-dulu juga dikira tahajud. Atau tak ada apa, niat tahajud saja, jadi tahajud juga. Jadi kalau jam dua semayang, tak jam buatlah salah satu daripada dua-dua semayang itu. Hukum angkat tangan takbir selepas bangkit daripada sujud kepada qiyam pada rakaat 1 dan 3. Adakah ianya dikira dia dua pergerakan anggota badan? Baik. Daripada rakaat pertama naik rakaat kedua lepas sujud, tak ada angkat tangan. Daripada rakaat yang ketiga naik rakaat yang keempat. Ini 1 dan 3 ni tanya. 1 dan 4 tu. Mungkin dia kira jauh ni. Rakaat pertama sujud 2 kali, naik rakaat kedua tak ada angkat tangan, ingat tu. Tak ada angkat tangan kan? Yang ada angkat tangan diri daripada tahiyat awal. Tahiyat awal saja. Tahiyat awal bangun dia ada angkat tangan. Masih berdiri bang. Rakaat yang lain tak ada, satu saja ada. Masih naik berdiri tahiyat awal. Sama tahiyat awal solat maghrib ataupun tahiyat awal solat yang lain. Solat subuh tak ada tahiyat awal, tahiyat akhir selalu. Jadi naik daripada tahiyat awal dia ada angkat tangan, Allahu Akbar. Itu sunnah. Tapi kali yang tidak disuruh, umpamanya tidak amal ya Rasulullah, rakaat pertama naik, rakaat kedua dia angkat tangan. Maka ulama fiqh mengatakan pergerakan ini tidak disuruh, dikira dua pergerakan berat. Maka kalau paling ngongek pula, ada molek batal sembahyang. Kenapa? Dua ni dah orang tak suruh. Pala pula bergerak, tiga betul, 3 perkara seketak batal sembahyang. Faham? Dan kalau dua saja, dua dah batal. Cuma bodoh je. Orang dah suruh. Nah, ada dia naik akal kamu, pergi akal kamu. Serban sikit pada baku dia. Salah awak kau ni. Dia nak beramal dulu mengaji ke dia. Ngaji dulu, beramal ke dia. Nah, baru macam ni. Seorang suami melapaskan cerai pada isterinya yang sedang mengandung 3 bulan kerana ingin berkahwin lain. Macam cinggal, nak nikah lain aku cinggal pula. Bangang macam tu lagi ni. Yang cinggal tu tengah mengandung. Selepas itu suami, dan 10 minit selepas itu suami kata kita rojak sebanyak 3 kali. Si isteri yang masih terkejut dan sedih telah dicampuri oleh suami, sedangkan si isteri tidak bersetuju, tidak rela. Keesokan harinya si suami telah mengatakan, aku tidak dapat menerima dirimu dan perangaimu serta ibu bapamu dan seluruh keluargamu. Gitu pula. Adakah jatuh talak tersebut? Baik. Dia tanya, apakah hukum menceraikan isteri yang sedang mengandung? Hukumnya adalah harus. Dan talaknya adalah jatuh. Dia termasuk dalam talak sunni juga. Bila telah nyata isteri itu mengandung, kemudian diceraikan isteri, hukumnya adalah harus. Dan kata tak harus ini setelah dijima dan tidak tahu sama ada benih itu lekat dalam kandungan, maka diceraikan. Itu adalah talak bid'ah. Jatuh tetapi hukumnya adalah haram. Nampak?
Hak ni harus. Kerana setelah nyata memang ada anak, diceraikan juga. Maka tidak akan ada penyesalan kemudian hari. Tapi kalau setelah dijima, lepas daripada suci, kemudian diceraikan, belum tentu maknanya mengandung ataupun tidak, dia bercerai. Bila bercerai, tiba-tiba ada anak, berlaku penyesalan mungkin kepada suami. Nah, kerana menceraikan anak. Dulu ingat kita ada anak, cerai lah. Umpamanya. Jadi kalau memang terang mengandung dah, hukumnya harus. Faham? Boleh cerai. Dan jatuh talak. Apakah sah lapar rajak seperti di atas? Maka jawabnya, ada ulama-ulama kebanyakannya mengatakan adalah sah dengan kita rajak saja. Maksud kita rajak itu, kita balik semula menjadi sebagai suami isteri. Nampak? Kamu jadi isteriku, aku rajak. Kamu atau kita rajak. Aku rajak tak boleh. Rajak kan? Tapi kalau kita rajak, mana sama-sama menjadi isteri balik. Nah, tetapi nak lafaz rajak yang terbaik, yang tidak boleh dipertikaikan, aku rajak kamu menjadi isteriku kembali ataupun semula. Faham? Ingat tu, aku rajak kamu menjadi isteriku semula. Ingat, aku rajak kamu menjadi isteriku semula. Kemudian isteri ni tak rela ni. Dah tak rela pun ni, tak syarat rela tak rela. Kerana rajak ni hak suami. Isteri kata aku tak rela, tak apa, sah juga. Walaupun tok di masuk capur, toki masuk capur, wali pun tak suka, sah. Bila suami kata rajak, hukumnya sah. Ke dia tanya tak rela di jimak ni, ke tak rela di rajak ke dia, tak apa putih. Apa hukumnya dikasih suami rajak hanya tujuan untuk mencampuri isterinya semata-mata, istimtah, nak berseronok-seronok je. Jadi kalau lah rajak, kalau talak, tak duduk serumah, tapi dah nak istimtah, nak seronok-seronok dah boleh. Seronok jauh-jauh boleh main kita motorbike aku semeh. Tu boleh jauh-jauh, tapi nak jamah pegang, nak main pada lucu, nak main ibu jari, nak main skateboard tak boleh. Pasal apa? Pasal haram situ. Pasal kita talak lah. Cuma duduk serumah kerana dalam edah. Nak seronok, nak peluk, nak cium, nak apa orang dah lah. Hukumnya kena rajak. Jadi dia pun rajak. Aku rajak pun semula, dia kebal lalu. Maka hukum apa? Tujuan dia rajak tu kerana nak galak dia. Tak ada masalah. Tu hak dia. Tapi sebaik-baiknya tujuan untuk menebus kesalahan. Aku rajak ni kerana nak baik-baik semula, supaya apa yang terjadi lepas, maka kita jadikanlah pengajaran. Kita bina hidup baru. Jangan rajak lah tu. Ni rajak nak galak saja. Tadi tak boleh, tak rajak, tak ada jamah. Bila rajak, boleh tiung, boleh apa. Sah dah, tak ada masalah. Tapi tak sambil lah niat lagi tu. Adakah dikatakan denda jika rajak tersebut tidak sah? Tak ada denda-denda apa dah. Tak kena denda. Denda ni atas keadaan lah. Buat perkara yang tidak bertepatan, yang boleh menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Pihak qadi, pihak syariah, mahkamah, dia boleh beristihad untuk membaikkan keadaan dengan hukum-hukum yang lain daripada hudud, dengan guna istihad masing-masing. Lepas tu berlakulah perlainan hukum dalam masalah ada rumah tangga, hukum-hukum nak mendisiplinkan suami, dia berlaku perlainan pelantang itu dibenarkan oleh syarak untuk membaikkan keadaan. Minta beri penjelasan terhadap suami yang mempermainkan isteri dengan lafaz rajak kerana tidak mahu dicop jahat oleh masyarakat. Dia begini, bukan masalah jahat tak jahat, masalah rajak. Dia kita ni, bila kita cerai isteri kita duduk serumah. Tujuan duduk serumah supaya mudah nak rajak semula. Mudah nak berbaik semula. Masalah masyarakat ni macam-macam hal. Ada kalanya dia kata tak molek, memang tak molek sungguh. Ada kalanya dia kata dunia yang tak molek, tapi perkara tak ada masalah pun. Ini masyarakat kita nak suruh sama. Cuma kita pada asasnya, pada zahirnya, kita buatlah apa yang dituntut pada hukum syarak. Mengikut keadaan yang dipahami oleh orang. Benda-benda yang hukum tu walaupun boleh, yang tidak dipahami oleh orang ramai, sebaiknya kita jaga-jaga sikit lah. Walaupun benda tu boleh pada syarak. Dan ramai jahil sangat, dia jadi 4G dia. Benda ni walaupun betul, jadi pandai-pandai lah kita jaga keadaan. Kemudian soalan yang terakhir lah. Ni benda. Dr. Masyitah kata masa bayar kafarah jimak dengan puasa 2 bulan berturut-turut, jika keluar darah haid tidak putus walak, boleh tolong jelaskan? Baca dah, baca dah. Tak lagi. Dia kata Dr. Masyitah tu dalam hadiah metro. Dia kata ada orang perempuan dia jimak bulan puasa. Jimak bulan puasa ni dia kena puasa 2 bulan turut-turut. Denda dia kafarah ni.
Jadi orang puan nak puasa 2 bulan terus-terus tak boleh. Orang lelaki boleh terus-terus, dia tak ada tubik darah. Orang perempuan dia ada tubik darah. Nah, jadi kata doktor wanita kalau keluar darah haid tak putus walak, boleh juga dikestrik. Maknanya 40 hari baru keluar haid. Kadang-kadang ada 20 hari lagi, 2 bulan, 6 bulan hari dah. Ada 20 hari lagi. Mari haid pula 10 hari, tak dikira dah putus walak. Lepas tu habis pergi haid, sama 20 hari saja lagi. Dah putus walak. Tolong jelaskan. Ya lagu mana? Doktor wanita pun pening tak? Mana ada orang puan kena kafarah? Mana? Tak payah puasa pun. Bodoh je doktor. Kenapa yang beri doktor gemuk ni? Nah ini masalah orang puan tak kena, orang lelaki saja kena. Yang kena kafarah jima, orang lelaki saja. Orang puan tak kena. Puan ni kena qada puasa je lah. Sehari mujima. Tak sehari kena qada puasa. Hari kedua jima pula. 2 hari qada. Hak 2 bulan turut-turut tak payah. Mana ulama mana pula ni? Nah, ini pening ni. Orang lelaki saja kena 2 bulan turut-turut. Orang puan tak kena pun puasa 2 bulan. Kafarah jima hanya kena untuk suami. Ibang tak putus walak pula. Dalam satu VCD ustaz kata mut'ah itu hukumnya wajib. Tetapi apa yang saya dengar dari ustaz-ustaz yang mengajar, termasuk beberapa orang ustaz bergelar PhD, kata mut'ah itu haram, dosa besar. Nak ikut ustaz Azhar tu, nak ikut ustaz PhD. Itu dah kerja lah. Tak apalah soalan yang terakhir. Dia kata dalam satu VCD kita kata itu wajib. Lepas tu dia dengar ustaz-ustaz lain ngajar balik daripada Mesir, balik Jordan, balik Syria, balik Hong Kong, balik Afrika, hak PhD, hak doktor, semua kata haram sebenarnya. Dosa besar mut'ah ni. Tak? Jadi hak mana strip tu? Hak mana strip tu? Dua-dua lah tu. Mudah faham. Tak? Yang ustaz-ustaz ni kata haram, dosa besar ni kahwin mut'ah tu, kahwin kontrak. Nah, aku terimalah nikah dengan ketung, dengan seni, dengan selema ni, mas kahwin 45 riyal selama 15 hari saja. Itu nikah mut'ah. Lepas tu kena balik kapok cerai pula mong. Tu nikah syiah tu. Hak tu haram. Hak kita kata wajib bayar mut'ah ini perceraian. Bila bercerai. Nah, ini pandangan jumhur ulama, wajib kita bayar mut'ah, bukan bab nikah mut'ah syiah tu. Mut'ah lain. Faham boleh? Mut'ah dengan sebab perceraian. Faham tak? Cerai ni, cerai kita kena bayar sedikit hadiah. Nah, kita ceraikan dia, kita nak nikah bini lain pula. Berilah hadiah 200 riyal. Nafkah bulanan dalam iddah, hak tu lain. Hadiah perceraian ni. Nah, aku cerai kamu dengan 1 talak. Dia pun lanjut. Wih 100 riyal mut'ah. Nah, hak tu mut'ah, hak tu kita kata wajib bayar. Hak ni ustaz kata haram ni mut'ah kahwin kontrak atau syiah. Bab lain-lain bengong. Tak? Jadi betul lagi dengan molek. Nah, jadi satu huruf je tapi makna lain-lain. Macam tahlil. Tahlil bab ni, bab sini buta. Orang dia kata tahlil boleh makan. Tu tahlil 7 hari. Dia kata tahlil tak boleh makan, sini buta. Dia nak bagi halal balik bini waktu. Nampak? Dia pun akad nikah dengan perjanjian nak cerai balik, tak boleh makan dia makan ni. Malam tu haram dia jima. Kerana haram si syarak. Buat kerja sini betul lah tu. Hak ni tahlil tak boleh makan. Di bahan tahlil 7 malam tak boleh makan. Malam dengan mana? Tak boleh makan. Jadi lapas sama, tepat lain-lain. Bukan sikit lagi tu. Tak ada 300-400 waktu. Jadi berjaga-jaga dengan lapas-lapas seperti ini. Dan insyaAllah lah kita sambung balik. Dipanjangkan umur 4 hari bulan 9 2007 di Surau Haji Muda Geliga. InsyaAllah sebelum datang bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi